Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillahi Rahman, Alhamdulillahi Rahim. Alhamdulillah kita hidup lagi. Alhamdulillah, wallahi antara nikmat yang digilai, yang dihajati bagi ahli kubur adalah hidup kembali. Bagi ahli kubur yang sedang berada dalam keadaan diseksa oleh Allah Ta'ala beribu-ribu tahun, mereka memohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Hatta mereka yang diseksa pada satu malam pun mereka memohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Tetapi kenapa yang hidup berperwatakan seperti orang yang telah meninggal dunia? Alhamdulillah, sebelum saya pergi jauh, yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Imam, para ustaz, alim ulama, saf kepimpinan Masjid Pajak Song ni, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada malam ni. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ni mendapat sedikit ilmu. Tajuk yang diberikan kepada saya, ayah ibu bawalah kami ke syurga. Ini tajuk yang berkaitan dengan parenting. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Bila kita berbicara tentang ayat suci Al-Quran, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu adalah panggilan kasih sayang daripada Allah. Allah panggil orang-orang beriman ini dengan kasih sayang. Lantas untuk memastikan kita, anak-anak kita, isteri kita masuk ke dalam syurga Allah, formula dia kasih sayang. Tak ada cara lain. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu. Jaga ni diri daripada hujung rambut hingga hujung kaki. Rambut ni aurat bagi orang perempuan. Maka pujuklah hati kita, bisik sikit ke anak kita, bisik sikit ke isteri kita, beritahu mereka tentang ilmu aurat dalam Islam. Rambut. Kadang-kadang isteri kita pakai tudung tapi rambut ni kadang-kadang terkeluar juga. So Allah perintahkan sebagai satu ujian, sama ada kita taat ataupun maksiat. Hari ni ramai ibu dan ayah, kalau rumah terbakar, na'udzubillah min zalik, dalam rumah anak-anak menjerit, ayah, ibu, panas. Kalau kita tengok video bagaimana Mahat Tafiz dibakar oleh beberapa orang remaja liar beberapa tahun yang lalu di Keramat, cuba tengok balik video tu dekat YouTube. Bagaimana anak-anak Tafiz yang kecil, yang besar, mereka mengerang kepanasan, dibakar oleh remaja liar yang telah menutup pintu, sekat pintu, bakar, dan anak-anak tu menjerit, panas. Mak panas, ibu panas. Allahu Akbar. Mereka tolong menjerit, mereka tak boleh keluar. Dan bila mereka mati dalam keadaan terbakar dekat situ, kita jadi sedih, kita jadi simpati. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita balik ke rumah, tiba-tiba rumah kita terbakar, Masya Allah, terbakar. Rumah terbakar dan anak-anak kita dalam rumah. Kita yang tua ni sanggup merempuh rumah tersebut, pecahkan tingkap, masuk ke dalam rumah. Sebab tak ada mak dan ayah nak lihat anak-anak terbakar dalam api yang membakar rumah. Tetapi terlalu ramai ibu dan ayah begitu sporting dalam membiarkan anak-anak berjalan untuk dibakar dalam api neraka. Jom pujuk hati kita, wahai ibu dan ayah.
Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kita sendiri, isteri, anak-anak daripada api neraka. Tak ada cara lain melainkan dengan kasih sayang. Berucap, bercakap, pujuk, rayu berkali-kali agar anak mengerti segala pujukan, rayuan kita itu adalah apa dia? Tak lain dan tak bukan untuk menyelamatkan diri mereka daripada api neraka. Selesai. Itu rambut. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka. Kita mula diri daripada hujung rambut. Rambut ni apa dia? Aurat bagi orang perempuan. Habis rambut, dekat kepala. Di bahagian kepala ni tuan-tuan, kita kena jaga kepala kita daripada api neraka. Di kepala ada dua perkara, dua A. Pertama akal, kedua akidah. Jaga akal anak kita jangan rosak. Jangan rosak disebabkan TikTok. Jangan rosak disebabkan media sosial. Jangan rosak dari sudut dadah. Jangan rosak disebabkan gam. Jangan rosak overdose ketum. Jangan rosak kerana dadah, arak. Islam, dia menjaga akal manusia. So kita jaga diri kita, jangan rosak. Jangan rosak kerana terlalu memikirkan masa depan. Ramai orang kena desperate, kemurungan kerana terlalu memikirkan masa depan. Dan ramai orang kena penyakit macam nak bunuh diri apa semua kerana terlalu memikirkan masa silam. Dia terlalu memikirkan sesuatu. Ya Allah, aku banyak dosa. Ya Allah, anak aku jadi macam ni. Dia terlalu. Perkataan dia terlalu. Terlalu memikirkan masa silam, maka dia mudah kena kemurungan. Terlalu memikirkan masa depan, terlalu memikir apa nak jadi ni, dunia dah nak kiamat, dajjal nak main dah, lepas tu apa benda main-main. Dia duk fikir. Habislah aku ngaji pun tak cantik lagi. Masya Allah, tabarakallah. Apa berlaku? Dia kena panic attack. Jantung dia main debar, dia tak boleh tidur malam. Sepanjang COVID, tuan-tuan, ramai orang kena panic attack. Panic attack ni macam mana? Dia dah COVID, dia dah tak boleh keluar rumah, duduk berkurung je. Dan Alhamdulillah beberapa orang artis, beberapa orang kenamaan, mereka terkena penyakit ni main rumah saya. Alhamdulillah, kita bagi kaunseling untuk hilangkan panic attack. 95% apa yang kita bimbangkan, apa yang kita takutkan, apa yang kita risaukan, tidak terjadi. Hanya 5% saja yang terjadi. So itu dari sudut ilmu psikologi. Wallahu a'lam. Akal. Jaga akal anak kita, jangan. Kalau dia merajuk, cepat-cepat pujuk. Kalau kita baru lepas libah dia ke apakah, kena bagi pujuk balik, kena beritahu. Ayah libah hang sebab ni, sebab ni, sebab ni. Ayah tak suka hang kawan dengan dia. Dia tu berapa kali masuk pusat serenti, berapa kali dia buat perangai lama lagi. Kalau dia nak berubah, boleh. Ni kena pesan. Sebab nak jaga akal anak kita, jangan terpengaruh dengan budaya-budaya lain. Yang kedua, di bahagian kepala, akidah. Akidah lah yang pastikan kita selamat di dalam ke syurga atau ke neraka. Akidah, banyak akidah. Akidah, ada orang menyembah pokok-pokok, ada orang menyembah matahari, ada orang menyembah makhluk, ada orang menyembah busut, ada orang menyembah macam-macam. Ustaz baru balik berdakwah di Lombok. Ingat dalam beberapa bulan yang lepas di Lombok, kita buat masjid dan kita tolong. Masa Ustaz begitu gempa bumi di Lombok. Masya Allah, dah habis kita buat, kita siapkan satu masjid, nama dia Masjid Asy-Syabab. Dan kemudiannya Masya Allah kita sedang membuat beberapa projek masjid dan madrasah di sana. Dan tabarakallah, apa berlaku? Ustaz sempat pergi ke Bayan. Bayan Utara ni satu tempat di mana orang Islam, mereka Islam, bagi salam, jawab salam. Mereka solat. Tapi solat mereka hanya 2 kali setahun. Dan solat mereka hanya dilakukan oleh ketua adat. Setiap kebetulan Ustaz pergi ke perkampungan tersebut di Bayan Utara, Lombok. Dan ketika itu tuan-tuan, mereka ada kematian. Ustaz nak masuk ke dalam masjid. Itu masjid pertama, masjid tertua di Lombok. Bila nak masuk dalam tu, Masya Allah, tabarakallah, apa berlaku? Ada kematian. Dia suruh Ustaz pakai baju khas. Ustaz tak nak.
Dan rupa-rupanya di kematian ada seorang anak, kematian ayah. Dan mereka ni bila berlaku kematian, mereka ketua adat akan semayangkan dia. Semayang jenazah macam kita ni. Kemudian dia tanam. Selepas tanam, mereka kena minum arak. Minum arak atas kubur mak dan ayah. InsyaAllah. Ini. Nama pula, mereka gelar mereka orang Islam. Tetapi sebenarnya, penguat kuasa ataupun orang agama kat sana menggelar mereka di agama Watatelu. Watatelu. Mereka gabungkan agama daripada agama Islam kepada agama Anisma dan kepada agama Hindu. Tiga ni digabungkan. Dia ikut selera dia. Dia tak suka agama Hindu sebab Hindu tak bagi makan apa? Lembu. Dia tak nak, dia masuk Islam. Lepas tu dia masuk Islam, dia suka Islam. Macam-macam benda boleh. Cuma dia tak suka Islam sebab tak boleh minum arak. Maka itu. Pakaian Islam dan mereka sampai hari ini mendakwa Islam. Jaga akidah macam ni. Dan akidah di Malaysia ni ada 3 perkara yang paling kena jaga. Dia ada 3 cabang besar. Yang pertama, kita panggil akidah yang kita miripkan kepada fahaman-fahaman tertentu. Dan jangan kata mereka sesat. Kita panggil Wahabiyah. Wahabi. Ada yang dibawa oleh Ibn Taymiyah, ada yang dibawa oleh Allahumma salli ala Muhammad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. So apa secara ringkas, jangan kata mereka ni sesat. Mereka tak sesat. Kita bergaduh hari ini, kita kata Wahabi. Sikit Wahabi, sikit Wahabi. Tidak. Mereka ini, kalau ikut stand Jakim, mereka ini ekstrim saja. Dari sudut akidah, ekstrim. Jangan kata sesat, tak boleh. Nah, ni pada pandangan ustaz yang jahil macam saya. Mungkin saya salah. Jangan. Sebab ni banyak berlaku perpecahan, akhirnya kita dalam kerugian. Yang kedua, ahli sunnah wal jamaah. Dan ada setengah pendapat mengatakan mereka ni juga ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita berpegangkan pada akidah kita. So, kita tidak mengkafirkan orang. Jangan mengkafirkan orang. Dan last kali adalah akidah Syiah. Syiah ni banyak pula dia punya cabang-cabang mazhab dia. Syiah. Bila sebut akidah Syiah ni tuan-tuan, jangan kata mereka kafir. Walaupun banyak terpesong, tapi kita orang awam macam kita, dan Ustaz lebih tertarik kepada Jakim yang standard, iaitu katakan mereka ni sesat. Dengan harapan yang si sesat ini dapat kita dakwah kembali kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Kan senang kalau kita moderate, tetapi kalau kita terlalu ekstrim, apa beza kita dengan orang-orang yang ekstrim? Wallahu a'lam. Itu yang jadi peperangan. Ustaz baru balik dari baru balik dari Syria. Ustaz pergi hantar bantuan musim sejuk di Syria. Alhamdulillah, Ustaz diiringi oleh pihak tentera dengan kerjasama tentera Turki masuk ke dalam Syria di Idlib. Masya Allah, di Idlib tuan-tuan ada 1.5 juta pelarian Syria. Ada yang tak ada kaki, ada yang buta, ada yang lumpuh, ada yang anak yatim saja berapa ramai. Ramai. Jadi Ustaz, dah 3 kali Ustaz masuk sana di Idlib. Dia orang mula-mula dia orang minta bantuan makanan. Kedua, minta bantuan musim sejuk lah. Makanan sejuk apa semua ni, alat pemanas, kemah apa semua. Lepas tu dah bagus, kerajaan Turki dah tolong. Kemudiannya mereka minta masjid. Kita dah siapkan masjid tahun lepas, 2020. Masjid ni 75% penduduk di situ kebanyakannya 3,000 buah keluarga. Duduk tempat sempit sebab takut dibom. Lari daripada Aleppo ke Idlib. Dan Masya Allah, diorang, walaupun mereka bangsa Arab, kalau tulis alif, lam, lam, ha, mereka tak tahu apa. Mereka tidak boleh membaca. Sebab jumlah anak yatim terlalu ramai. Dah 11 tahun dah peperangan ni. Di mana rejim kerajaan yang zalim membunuh rakyatnya sendiri. Bila rakyat bangkit menentang
kezaliman kerajaan, maka digelar kita teroris. Dunia dah terbalik lah. Sedangkan yang teroris, rejim kerajaan yang membunuh rakyatnya tak digelarkan pengganas. InsyaAllah, dunia dah terbalik. Apa yang berlaku dekat sana, hidup mereka susah. Bila kita siapkan masjid, masjid dijadikan sekolah. Alhamdulillah, sepanjang setahun daripada Ramadan yang lepas sampai sekarang ni, alhamdulillah tuan-tuan, mereka dah boleh baca, mereka dah boleh ni, mereka boleh semayang macam kita ni, alhamdulillah. Dan tuan-tuan, itu kerana apa? Kerana terlalu ekstrim, di mana fahaman akidah Syiah dan juga Wahabiyah, mereka terlalu ekstrim. Yang ni boleh taqiyah, yang ni boleh ni. Dia berperang antara dia. Ahli sunnah wal jamaah mati di tengah-tengah. Contohnya tuan-tuan, kes Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti mati dibom dan ditembak di dalam bulan Ramadan dalam masjid. Akidah. Selamatkan akidah anak-anak kita dengan memilih akidah yang lebih moderate. Moderate ni bersederhana, jangan terlalu ekstrim dan jangan sesat. Ambil akidah yang umum, lebih mudah untuk kita fahami. Lainlah kalau kita dah hebat, dah lama belajar, itu lain, itu terpulang pada masing-masing. Selesai. Jaga akidah anak kita. Tak kisahlah nak mengajar 3 serangkai ataupun yang sifat 20, terpulang. Tapi jangan ekstrim. Senantiasa terbuka, terima kebaikan. Selesai. Habis akidah, tadi akal dan akidah, turun daripada kepala ni, jaga mata kita. Mata jangan tengok benda tak elok. Mata, pertama, dosa mata yang akan membawa ke neraka, dia double A juga. Aurat dan aib. Aurat dan aib orang. Mak dan ayah nak selamatkan anak-anak, kena cerita aurat. Aurat laki-laki kat mana? Aurat perempuan kat mana? Dari mana sampai mana? Aurat adik-beradik. Sebab tu baru-baru ni ada jadi satu perbahasan. Ustaz, kalau dia ni umur 6 tahun, 7 tahun anak, ibu dia memakai pakaian yang seksi. Anak tengok ibu, 6 tahun, 7 tahun, dia dah tahu dah. Apa hukum dia? Hukum dia haram. Ini perbahasan lah. Ada seorang ustaz mengatakan haram. Walaupun mak sendiri, tapi berpakaian terlalu seksi. Anak dah tahu dah. Ketika itu hukumnya berdosa. Sepatutnya mak tidaklah menjaga aurat seperti menjaga pada yang bukan muhrim. Tapi isu dia, jaga elok-elok. Bab kemaluan tu kena tutup bagi cantik. Sebab anak-anak zaman sekarang ni dah daripada umur 2 tahun dah tengok handphone. 6 tahun. Dulu akil balil zaman-zaman dulu berapa tahun? 15 tahun. Akil balil bagi laki-laki 15 tahun. Budak hari ni, jangan. Mungkin 10 tahun dah akil balil. Silap-silap satu hari lagi, 5 tahun boleh balil. So hati-hati dari sudut situ. Sebab ada banyak kes berlaku, anak cuba mencabul ibunya. InsyaAllah. Na'udzubillah min zalik. Dunia ni. So hati-hati. Mata. Jangan tengok aurat orang. Sehingga kita diajar dalam Islam. Kalau nampak seorang perempuan yang seksi, terbuka auratnya, tengok sekali, sepatut segera mengalihkan pandangan. Tundukkan. Saya ada satu orang, Syekh. Ni orang mungkin kenal kot. Baba Sepanjang, tahu tak? Di Patani. Jadi Masya Allah, Baba Ismail Sepanjang ni, satu hari dijemput mai datang ke bagi ceramah dekat Masjid Hairiah Seri Gombak. Dan kemudiannya dia nak dibawa masuk ke satu restoran. Restoran tu nak diresmikan, nak ambil berkat para ulama lah. So Baba ni dijemput masuk. Dia tak nak masuk. Dia tak nak masuk. Orang pun heran, kenapa Baba tak nak masuk? Ada jin ke, ada setan ke, ada ilmu sihir ke? Dia diam. Lepas tu dia bisik kat bantu dia, dia beritahu ada perempuan dalamnya. Perempuan tu isteri kepada tokek kedai. Dia kata, tak.
Dia jaga sungguh mata dia. Dia jaga sungguh mata. Dia tengok perempuan, dia tunduk. Ustaz pernah ada seorang kawan di Kemboja dan Ustaz pernah pergi ke Kemboja. Masa tu kita nak buat sebuah universiti Islam dekat Kemboja kat sana. Mula-mula dah buat sekolah. Al-Rahman School. Apa berlaku tuan-tuan dan perempuan? Budak-budak sana, budak-budak ni, kebetulan adalah surat khabar lapik hadiah tu, dia ada gambar artis-artis Malaysia. Kan artis Malaysia yang perempuan apa semua macam tu, yang laki-laki macam tu, dia orang berpelukan. Lepas tu, dia kata cantiknya perempuan ni. Lepas tu saya tak cakap, ni nama dia ni. Nama tu, nama laki-laki tu ada berkaitan dengan nama Nabi. Dia kata, Islam ke? Dia orang tak tahu. Rupanya ada orang Islam yang berpakaian seksi. Dia orang tak tahu. Dia orang jaga pandangan mata. Itu pendidikan. So kita didik diri kita dan didik diri anak-anak kita bab mata. Satu hari Jabir bin Ahmad berjalan-jalan. Dia tengok di pasar, tengok zaman pasar. Lepas tu dia jumpa Saidina Osman. Saidina Osman tegur, "Wahai Jabir, aku melihat di matamu api zina." Terperanjat Jabir. Jabir ni orang Arab ni, dia marah, bahasa dia kasar tau. Wahai Amir, dia kata masa tu Saidina Osman Perdana Menteri. Dia cakap, "Wahai Osman, apakah selepas kematian Rasulullah SAW, wahyu masih turun lagi?" Itu maksud kasar lah tu. Tidak. Ini adalah pandangan mata orang-orang mukmin. Allah bagi kelebihan pada Saidina Osman melihat dalam mata Jabir tu ada api zina. Lantas dijawab oleh Jabir, "Benar. Ketika aku melalui pasar tadi sebelum bertemu dengan kamu, aku telah melihat aurat wanita-wanita Yahudi." Tu dia. Mata kita hari ni tak tahulah. Habis rata badan perempuan kita jala. Jangan. Mata tu akan dibakar api. Habis mata. Pertama tadi apa dia? Aurat. Yang kedua jaga mata daripada api neraka. Aib. Jangan tengok aib orang. Tengok, apalah dia ni main masjid pakai seluar jin. Awat lah dia ni selekeh benar. Dia mata-mata. Dia tengok orang atas bawah, dia tengok awat budak ni. Mata ni dia jekik. Ya Allah. Mata. Dia memandang orang dengan hina. Dengan mata, dia tengok orang aib. Kata Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat, "Wahai Aisyah, apakah kejahatan itu bermula dari mana?" Lantas Aisyah memberitahu, kejahatan itu bermula daripada berasa mulia. Jangan rasa mulia. Kadang-kadang orang yang kita pandang serabai tu, Masya Allah, dia lebih mulia di sisi Allah. Kadang-kadang kita tengok orang tu muka dia bodoh, cara bercakap pun cara orang bodoh, dia orang miskin, kita pandang dia hina. Jaga aib orang. Jaga, jangan pernah rasa mulia, kerana Aisyah beritahu, siapa yang rasa mulia, dia adalah membuka pintu kepada segala kejahatan. Siapa yang rasa mulia? Iblis. Jangan ikut perangai iblis. Pandang orang semua, ya Allah. Kata Imam Ghazali, bila kita pandang ahli maksiat, beruntungnya dia, ya Allah, kalau dia bertaubat. Kalau kita jumpa orang alim, orang warak, beruntungnya ya Allah, dia sempat beramal. Mesti amalnya lebih banyak dari aku. Nampak macam tu. Supaya kita jaga. Jangan kita pandang orang dengan aib. Selesai? Habis bab mata. Habis, pergi turun ke mulut. Ni jaga diri kamu daripada mulut. Oh ya Allah.
Mulut ni ya Allah punca kita ke neraka. Mak ayah kena didik mulut anak-anak. Hari ni anak-anak mencarut selambar. Mencarut. Ya Allah, mujurlah saya ni mai pajak song, mai belah utara ni kurang sikit mencarut dia. Maki tu ada, tapi mencarut tu kurang. Maki selambar je. Tapi di Kuala Lumpur, sekejap-sekejap, dia panggil satu kes lah yang saya counselling, dia panggil bapa dia bastard. Bastard ni maknanya anak haram. Jangan benda ni berlaku kat pajak song, jangan berlaku kat belah ni. Oh ya Allah. Orang kaya lah. Dah jangan. Kita jaga mulut anak kita, kita jaga mulut kita. Bagi contoh yang baik-baik. Mulut ni, kita suka mengumpat. Bila mengumpat, pahala kita akan diberikan kepada orang yang kita umpat. Mungkin kita tak faham. Kita duduk satu rumah, area-area taman kat sini, kita beli rumah. Kita hutang dengan bank 30 tahun. 30 tahun kita bayar tiap-tiap bulan kat bank. Tiba-tiba dah habis bayar, kita pergi bank nak tukar nama, geran atas nama kita. Tiba-tiba pergi bank kata minta maaf encik. Geran tak boleh keluar atas nama encik. Geran ni kita terpaksa tukar atas nama orang lain. Pasal apa? Saya tiap-tiap bulan bayar. Tiba-tiba rumah ni dapat kat orang lain. Kita akan mengamuk. Kita panggil semboyan. Kita panggil PPIM. Kita panggil Yusof Azmi. Kita panggil lawyer-lawyer, saman bank. Tapi ingatlah. Cuba bayang di akhirat nanti. Cuba bayang di akhirat nanti. Ketika ditayangkan segala amalan kita menggunung tinggi. Tiba-tiba sedikit demi sedikit. Pahala tersebut dialihkan kepada orang yang kita umpati. Yang kita sakiti dengan mulut. Yang kita sakiti dengan perbuatan kita. Banyak. Yang kita sakiti hatinya dengan kecam. Awatlah ustaz lagu ni. Awatlah orang ni macam ni. Awat. Kecam. Perangai. Macam-macam. So jaga. Jaga pahala kita sebagaimana kita jaga harta kita di dunia. Pencuri masuk rumah nak curi duit, mau kita bergaduh. Macam itulah sepatutnya kita bertahan. Ajar anak bibir, banyakkan zikir. Ikan mati tanpa air, hati mati tanpa zikir. Jom pujuk hati kita, ajar anak kita zikir. Ajarlah. Hari ini kita zikir ramai-ramai nah. Buat satu zikir. Asma'ul Husna ka. Zikir apa ke? Tak kisahlah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ajarlah. Ajar anak. Kita buat macam lepas sembahyang. Apa zikir-zikir yang patut kita baca? Ajar kat anak. Supaya anak lebih mudah berzikir. Nak membaca Al-Quran. Hari ini anak-anak membaca Al-Quran dah ramai yang lupa nak baca Quran. Dia lebih minat baca TikTok, baca komen, baca kecam. Kehidupan artis daripada A sampai Z, kehidupan pemain bola, semua dia tahu. Tapi cerita pasal Quran, cuba cerita surah Luqmanul Hakim pada anak. Ayah mampu tak? Cerita sikit pasal Luqmanul Hakim yang ada dalam Quran. Cerita sikit pasal Nabi Yusuf AS dalam Quran. Kita tak reti nak sembang anak. Kita kena belajar, latih. Supaya mulut kita hanya berkata-kata. Tak berhenti-henti berkata-kata benda yang baik. Mudah-mudahan daripada 10,000 benda yang kita baik kita sembang anak kita, lekat kat anak kita, 1,000 pun alhamdulillah. Jangan berhenti-henti menyebarkan kebaikan. Biarlah kebaikan kita, kata-kata kita menyebarkan kebaikan itu mendatangkan kebaikan balik. Mulut mulut mengumpat, cuba jaga. Kita ubah mengumpat kepada selawat. Ni Ustaz nak cerita sikit. Bab selawat. Ustaz masa misi bantuan musim sejuk di Syria. Ustaz pergilah masuk Syria, 2 tempat, Idlib. Lepas tu masuk di Azaz. Masuk di Azaz ni, nak lepas sekatan tentera dia orang bukan senang. Ada 7 checkpoint yang ada tentera.
ada 2 checkpoint yang Ustaz nampak ada sniper di atas tu. Kita orang masuk. Kawasan tu sejuk di Azaz. Dan Masya Allah, pergi jalan. Sampai satu camp, nama dia Camp Zaitun. Habis je Camp Zaitun, kita bagi bantuan kat Camp Zaitun ni yang sedih ni. Ustaz nak memudahkan ni, daripada sekatan kena tanya ni nak buat apa-apa semua ni. Walaupun Ustaz main dengan tentera Turki, tapi sepanjang perjalanan tadi Ustaz selawat. Sepanjang di Syria, sepanjang di Turki, selawat je. Tak tahulah berapa banyak selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Selawat je. Yalah, sama ada Ustaz mati kena tembak, kena bom. Kebetulan tempat Ustaz pergi tu baru bom jatuh 2 hari lepas. Bom tu pula jatuh. Dia rejim Bashar ni. Dia bukan jatuh bom bodoh. Bom bodoh ni mati semua macam tu. Dia jatuhkan bom, dan bom tu kalau kita nak pergi selamatkan, sehari selepas nak pergi selamat, gas tu bertahan 48 jam. Gas beracun. Yang pergi menyelamat pun mati. Ada pasukan menyelamat, dah nampak tempat tu kena bom. Kita nak pergi. Mayat dah bergelimpangan. Kita pergi. Ada yang buta. Gas. Dia panggil chemical bomb. Punya zalim, diorang bunuh rakyat sendiri. Islam, sesama Islam berbunuh sendiri. Kafir laknatullah, tepuk tangan. Tak payah aku bunuh diorang. Aku bagi faham beza sikit, gaduh. Aku buat satu sistem politik yang dipanggil demokrasi, diorang gaduh sama sendiri. Kita ikut sistem diorang habis. Bukan saya kata sistem demokrasi tak bagus. Tapi ingat, demokrasi bergantung pada kuantiti. Bukan bergantung pada kualiti. Ini saja bukalah. Dah patah balik. Tuan-tuan, sepanjang kat sana, memang saya berada dalam keadaan takut, sedih dan macam-macam. Takut, banyak. Jangan. Masa Ustaz buka kotak, Ustaz pun bagi susu dekat dengan kotak bantuan tu, pack bagi susu. Setiap satu keluarga tu bagi susu, yang ada anak bagi susu. Susu baby. Jadi apa berlaku, Masya Allah, Ustaz koyak kotak tu, buang bawah lori. Hilang. Lepas tu Ustaz kata, mana kotak ni aku dah buang bawah lori ni? Rupa-rupanya dikutip oleh kanak-kanak dan dikutip oleh orang tua. Kotak tu mereka kunyah dan makan. Mereka makan kotak sebab lapar. Cuba bayanglah anak kita makan kotak. Lapar tuan-tuan. Sana sejuk, lapar. Mereka perlukan makanan. Sedih. Ada ibu yang mengambil kotak tersebut, dia masak dengan bubur, suap pada anak-anak, suap pada baby yang menyusu. Jumlah pelarian kat situ 3 juta. Yang kami bagi bantu setiap tahun ni, tak sampai 1% pun. Bila Ustaz balik Malaysia, tengok keadaan Malaysia, ya Allah, harap Allah tak jadikan peperangan kat Malaysia. Peperangan impact dia besar, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, nak jadi kisah, habis di Camp Zaitun, Ustaz, Allah, kuasa Allah Ta'ala, berkat selawat dan zikrullah, ada seorang, dia panggil timbalan gubernur. Timbalan gubernur nak jumpa Ustaz. Dan dia bagi tanah 25 ekar. Ni berkat selawat. 25 ekar untuk dibangunkan sebagai satu penempatan pelarian kat sana. Dan kemudiannya, Masya Allah, kami ni pula dijemput ke jumpa kaunselat. Kaunselat yang tanah tempat tu, yang dapat tanah tu dekat At-Tahrin. Dan kemudiannya masuk pula pergi ke mana? Satu tempat, Masya Allah, dijemput ke At-Tahrin ni ada satu pula dia punya kaunselat. Kaunselat ni bekas tentera. Nama dia Halib Dipo. Halib Dipo ni bekas tentera. Dia tentera Bashar. Tapi dia tak nak ikut arahan dan dia keluar. Dia memerangi tentera Bashar. Cerita ni panjang, tuan-tuan, tak habis. Apa nak cerita? Balik tu penat. Tiba-tiba Ustaz naik kenderaan balik nak pergi airport.
dalam keadaan terlalu letih dengan ustaz, seorang pesakit kanser tak tahan dengan terhidu je. Bau gas tu. Rasa macam sesak nafas sampai hari ni. Dalam perjalanan balik daripada Syria nak masuk ke Turki, ustaz jumpa orang, masa tu dah petang dah lewat nak masuk maghrib. Tepi-tepi jalan ada dekat puluhan orang yang berjalan macam cerebral palsy tau, yang jalan cacat. Duduk tepi jalan, jalan tu melecak, minta sedekah. Mereka bukan minta sedekah duit, mereka nak makan. Roti kah? Apa sisa-sisa makanan kah? Dalam keadaan cacat berjalan teresot-esot. Bila ustaz dapat explanation daripada sahabat-sahabat, dia kata itu adalah hasil bom yang dijatuhkan. Gas tu kena mereka, chemical tu kena mereka. Mereka jadi badan problem saraf dan mereka merengkot. Apa berlaku? Ustaz takkan mampu nak tolong semua. Kalau ikut hati semua ustaz nak angkut, nak bagi makan. Tapi tak boleh tolong semua. Mana yang boleh tolong je lah. Dan lepas tu kita orang dapat masuk balik ke Turki, naik flight nak balik Malaysia. Dia cerita bab kelebihan mulut yang rajin berselawat, yang rajin berzikir, cakap benda baik-baik. Beg duit ustaz tercicir. Tak tahu kat mana. Tercicir. Ni beg duit ni tercicir. Bukan kat Malaysia tercicir kat sana. Kat Malaysia tercicir, ada seorang Cina hantar balik. Tanpa satu sen pun hilang. Kuasa Allah Ta'ala. Ini tercicir kat Turki. Masuk ke airport cari, mana IC aku, mana beg duit aku, mana lesen aku, mana semua habis. Dalam ni pun ada duit. Masya Allah, tiba-tiba Allah. Saya macam dekat airport masa kita nak isi barang tu kan, nak tengok scan bag apa semua tu, saya cari beg duit saya tak ada. Allah. Tiba-tiba bos saya cakap, bos saya Tuan Haji Amin, dia Global Ehsan Relief, dia beritahu saya, Ustaz, jangan takut Ustaz. Ustaz, sepanjang dekat Syria saya nampak Ustaz banyak selawat, banyak zikir. Saya pun diam je lah. Ketika kami dah nak naik, nak flight tu pukul 2 pagi, nak naik flight, dapat panggilan telefon, tak ni, dia kata, beg duit Ustaz ada orang pulangkan. Orang pulangkan di ke pejabat khairat. Pulangkan beg duit. Pejabat khairat. Dia pulangkan kat sana, lepas tu macam mana nak hantar ke airport? Saya dah check in dah, saya dah naik flight. Saya dah padamkan dah. Semua ni saya dah batalkan dah. Semua kad-kad saya dah batalkan dah. Tapi berkat selawat, zikirullah dan buat-buat kerja agama Allah, tiba-tiba ada rakyat Syria, rakyat Turki datang Malaysia pada hari Selasa dan memulangkan beg duit ni. Punyalah ustaz sujud syukur. Ya Allah, benar Allah ada. Dan ustaz buka dalam beg duit ni, tak ada singgit pun hilang. Ustaz ambil duit nak bagi dekat nama orang tu, nama dia Jalil. Dia orang Turki. Dia tak nak. Dan dia beritahu Allah akan membalas kebaikanku. Jom, tuan-tuan, ajar anak banyakkan selawat. Satu hari, cubalah. Macam orang macam saya ni dah nak mati, tuan-tuan lambat lagi. Tuan-tuan lambat. Saya tengok gaya yang duduk belakang tu mungkin cepat sikit dia duduk depan. Yang bersandar tu insya-Allah tak lama lagi. Tapi yang tak bersandar ni kira lama lagi lah. Apa pun banyak selawat. Kita kena basah. Mulut kita ni kena basah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Satu hari 1000 kali istighfar. Satu hari buatlah 1000 kali selawat. Ustaz, mana dalil? Okey, ni memang dalil.
Memperbanyakkan selawat. Orang Melayu sebut 1000 kali itu maknanya banyakkan. Banyakkan selawat. Allahumma salli. Selawat ni kelebihan dia antara dia, Masya Allah. Walaupun kita selawat, niat nak tunjuk kat orang, takabur. Niat kita nak tunjuk kat orang, biar orang kata kita ni rajin selawat. Tetap mendapat pahala. Tetap mendapat kebaikan. Selawatnya Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat Allahumma salli. Masa basuh pinggan, masa apa, selawat. Itu antaralah yang Ustaz rasa yang boleh share. So basahkan lidah kita, mulut kita, apapun selawat. Habis. Jaga mulut kita daripada api neraka. Jaga mulut anak-anak kita, jangan sampai dia carutkan kita, dia maki hamun kita, dan mulut yang menyebabkan anak-anak kita derhaka pada kita. Habis mulut, turun hati. Ajar anak kita jangan berhati riak, ujub, takabur, penuh dengan kemarahan dan juga hasad dengki. Ini antara 6 penyakit hati. Apa dia? Riak, ujub, takabur, dengki, penuh dengan kemarahan dan sakit hati. Ini kena habis. Cuci betul-betul, bagi bersih. Nah, so macam mana? Ustaz baca dah tadi dah. Ikan mati tanpa air, hati mati tanpa zikir. Bila lidah kita basah dengan zikrullah, merecik-recik air liur, selawat, tak ada masalah. Hati tu dia jadi subur. Sebab hati kita ni kering kontang, kemarau, gersang. Kalau kita buat maksiat, dia kepanasan, dia merekah. Tapi bila kita zikrullah, dia jadi subur, dia jadi lembah. Maka tumbuhlah keimanan dalam hati kita. Selepas keimanan dah tumbuhlah hati kita, dia mai apa? Tumbuh buah-buah kemanisan keimanan dalam hati kita. Kalau kita makan buah manis, sedap. Itu pasal orang beriman, bila dia solat, dia rasa manis solat tu dengan khusyuk. Bila dia bertemu, dia rasa manisnya ukhuwah Islamiah itu. Masya Allah. Boleh tak? Habis hati perut. Jaga perut daripada api neraka. Beritahu anak kita, kalau kita makan benda haram, kita berhenti azan ke? Tak boleh. Terus ya. Terima kasih lah. Ustaz terus. Perut, jangan makan benda haram. Benda haram bukan sekadar tidak melalui sembelih, bukan benda orang yang kita curi, bukan sekadar rasuah, bukan sekadar ni, tetapi juga benda haram apa dia? Yang bukan milik kita. Yang bukan milik kita pun jangan makan. Boleh tak? Jumpa, ni bukan milik aku ni, jangan makan. Boleh tak? Selesai. Habis. Perut, ajar anak kita berpuasa. Puasalah. Ayah baru dengar dekat Masjid Pajak Song, Ustaz Hanafi cerita rakyat Syria. Dalam berita CNN mengatakan kanak-kanak mati di Syria pada musim sejuk pada tahun 2020. Musim sejuk 2020, kanak-kanak mati di Syria, mati akibat kesejukan. Dia beritahu 10 orang. Bila Ustaz sampai ke At-Tahrin dekat Azaz, Ustaz tanya. Dia kata, wallahi pembohong. CNN pembohong, Al Jazeera pembohong. Dia kata, setiap malam bila musim sejuk, ada saja kanak-kanak atau ibu mati. Jumlah di kem Zaitun mati 113 orang. Itu satu kem. Dia banyak kem. Kita ni percayalah cakap mereka. Benda ni tak dicerita. Sebab tu saya bercerita walaupun saya dalam keadaan tak sihat ni. Sebab pesan seorang kaunselor kat sana, tolong sampaikan berita ni ke dunia. Jangan bagi pembohong yang sampaikan cerita kesusahan kami. 11 tahun duduk dalam kemah.
11 tahun tak tahu menulis, tak tahu membaca. 11 tahun tak cukup makan. 11 tahun makan kotak, 11 tahun makan rumput, 11 tahun makan pucuk-pucuk daripada pucuk zaitun. Tu je makanan dia orang. Tapi tak ada seorang pun penduduk Syria, ni kata kaunselor tu, tak ada seorang pun di kalangan kami yang bunuh diri dan mengeluh akan takdir ini. Rakyat Malaysia makan cukup, minum cukup. Tak lulus periksa, terjun. Tak dapat bayar hutang, terjun. Bunuh diri. Negara Jepun, apa yang tak kadang bunuh diri? Negara Jepun, Amerika Syarikat, Eropah, negara yang maju, bunuh diri. Tiba-tiba kaunselor tu beritahu ustaz, tak ada seorang pun bunuh diri. Kami bertahan, kami rasa dan kami yakin ini takdir Tuhan. Dan cara kami bertahan bukan sepanjang bulan Ramadan kami berpuasa. Kami berpuasa hampir 11 tahun. Setiap nyawa yang mati di bumi Syria, baik kanak-kanak, orang tua, ibu ayah, akan disoal kepada seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Kita jawab depan Allah ketika kita seronok tengok konsert dekat Malaysia. Kita tengok banyak benda yang gelak ketawa. Kita lupa perjuangan asal kita hidup atas muka bumi, iaitu apa dia? Untuk mengabdikan diri pada Allah. Dah selesai perut. Lepas tu syahwat. Ajar anak jangan berzina. Sebab zina membawa ke neraka Allah. Zina ni susah sikit. Sebab zaman TikTok ni, zaman Instagram, Bigo ni, susah sikit. Ramai sangat yang tengok benda-benda ni, akhirnya berzina. Hari Isnin lepas, hari Selasa, saya di USM Penang. Saya dengan Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk ACP, siapa? Betul. Saya lupa nama dia. Siapa dia? Sazli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia seorang yang sangat bagus dalam presentation dia, bagus. Dan dia cerita. Saya cakap, isu remaja hari ini, isu dia seks bebas. Di Kuala Lumpur, seks bebas ni, di Selangor dan merata Malaysia ni, seks bebas ni jadi budaya. Sebab internet, nama tempat dia Bigo. Hati-hati tuan-tuan. Banyak lagi. Di Bigo ni bukan apa, ada tunjuk muka dia, ada tunjuk, ada golek-golek sikit. Lepas tu, I like your lips, I like your eyes, I like your smile, I like your... Macam-macam dia cakap. Akhirnya, dia akan pilih lah. Daripada 4 orang lelaki, 5 lelaki-lelaki tu, mana dia nak tidur. Jangan. Perempuan yang tak pandai mengawal nafsu, lebih ganas daripada lelaki yang sedang bernafsu. Right? Sebab tu beritahu syahwat ni, kemaluan lelaki dan perempuan ni bukan sekadar aurat, tetapi sebagai amanah daripada Allah. Tundukkan syahwat. Hari ni mak ayah lebih rela tengok anak berzina daripada anak bernikah. Hari ni isteri lebih rela tengok suami berzina daripada apa? Berpoligami. Mereka memusuhi poligami habis-habisan, perang poligami habis-habisan, tetapi mereka memandang sebelah mata tentang zina. Bila kita tolak hukum Tuhan ni, macam-macam jadi. Tuan-tuan, saya banyak kaunseling, bukan orang biasa tuan-tuan. Datin seri. Saya ustaz tak kisah kalau dia nak ada perempuan simpanan berapa ramai pun. Tapi jangan dia nikah satu lagi. Kalau dia nikah satu lagi ustaz, saya tuntut cerai. Saya risau harta-harta ni jatuh pada perempuan-perempuan jahat. Biar. Dah, cukup dah. Tuan-tuan dan perempuan, syahwat kaki. Jangan melangkah ke tempat yang salah. Ajar anak kita, jangan pergi tempat tu. Jangan pergi tempat tu. Jangan pergi tempat macam ni. Ajar tangan anak-anak, jangan ambil hak orang dan hak yang bukan kita punya. Ajar.
Mencuri dalam Islam, potong tangan. Anak pun takut. Ajar anak supaya takut pada perintah Tuhan. Jadi ayah dan ibu yang berpegang pada ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, insya-Allah anak dan ibu, ayah dan ibu ni akan secara tidak langsung akan membawa anak-anaknya ke syurga. Itu saja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau ada soalan, silakan. Saya buka pada 3 soalan. Saya kira sampai 3. Kalau tak ada, kita tutup tu. 1, 2. Okey, tak ada. Orang pajak song yang mai ceramah kat masjid ni bukan calang-calang ustaz. Ustaz Nafi lah ustaz yang paling jahil. Kalau tak ada soalan, ustaz tutup lah. Tak ada. Jadi sebelum ustaz berakhir, ustaz menyusun 10 jari, memohon ampun dan maaf dari hujung rambut hingga hujung kaki. Kalau ada bahasa ustaz mengguris perasaan dan hati. Dan ustaz ada pantun, indah sungguh si bulan purnama, cahayanya sampai ke kampung Tanjung. Berceramah bukan untuk ternama, berdakwah wallahi bukan untuk disanjung. Pucuk pauh delima batu, anak 9 di tapak tangan, biar jauh beribu batu, hilang di mata, dalam doa jangan. Ustaz tak tahu kita dapat bertemu pada tahun hadapan ataupun tidak, sebab ustaz seorang pesakit kanser. Tak tahu entah esok, entah lusa ustaz akan pergi. Jadi ustaz menyusun tangan, memohon ampun dari hujung rambut hingga hujung kaki. Kalau ustaz tak ada, maafkanlah dosa ustaz. Maafkanlah dosa ustaz. Dan kalau ada sejarum patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau sepanjang hidup ustaz ada buat silap dan salah, harap segala dosa ustaz diampuni. Kalau ampunkanlah dosa ustaz. Dan nombor 2 dia, kalau ada siapa-siapa yang pernah mengumpat ustaz, memfitnah, mengata, buat cerita tak elok pasal ustaz, jangan berani datang minta maaf pada ustaz. Jangan. Sebab pada ustaz dah maafkan semua orang. Tak ada seorang pun dalam dunia ni yang berdosa pada ustaz. Ustaz dah maafkan semua dah. Dengan harapan ustaz tidak berdosa pada sesiapa pun dalam dunia ni. Kalau ustaz ada berdosa, Allah ampunkan dosa ustaz. Ampunkanlah dosa ustaz. Itu saja daripada ustaz. Kita tutup dengan sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wahai Allah, wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu dan ayah kami, dosa adik-beradik kami, dosa pasangan hidup kami, dosa sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, kaum muslimin muslimat maupun yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, bagi ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia ya Allah, lapangkanlah kubur ibu dan ayah kami ya Allah. Terangilah kubur mereka ya Allah. Jadikanlah kubur ibu ayah kami seperti taman-taman di dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Andai hidup arwah ibu dan ayah kami banyak melakukan dosa, ahli maksiat, kerap meninggalkan solat, tolonglah ya Allah, ampun semua dosa arwah ibu dan ayah kami ya Allah. Tolonglah ya Allah. Kami tak sanggup ibu ayah kami dibakar dalam api neraka, diseksa di alam barzah. Tolonglah ya Allah. Hidup mereka dulu terlalu susah dalam membesarkan kami ya Allah. Kami tak mampu membalas jasa baik mereka ya Allah. Moga dengan doa ini ya Allah, Kau ampunkanlah dosa mereka. Ya Allah, kami rindu pada mereka. Temukanlah kami dengan ibu ayah kami di dalam syurga. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat munafik, fasik dan kufur. Jauhkanlah kami dari syirik dan murtad.
bid'ah dan khurafat. Matikanlah kami dalam iman, dalam Islam, dalam kalimah la ilaha illallah, dan pilihlah kami syahid di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang saleh wal musleh. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang mendirikan salat. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang tidak akan meninggalkan salat walaupun satu waktu ya Allah. Tolonglah ya Allah. Kami bodoh dan lemah ya Allah. Kami tak pandai didik anak-anak kami pada hari ini ya Allah. Kerana cabaran di akhir zaman ini ya Allah terlalu kuat ya Allah. Bantulah kami kerana Kau Tuhan yang membantu orang-orang yang lemah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berilah kami hati yang khusyuk, hati yang ikhlas, hati yang tenang dan tawadhu. Jauhkanlah kami daripada hati yang riak, ujub, takabbur, penuh dengan kemarahan, hasad, dengki dan dendam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Andai ada pada malam ni sahabat-sahabat kami berada dalam keadaan kesempitan kewangan, diburu hutang piutang, ditipu rakan perniagaan, tolonglah ya Allah, luaskan rezeki kami semua ya Allah, agar kami dapat melansaikan hutang piutang kami ya Allah, agar kami dapat bersedekah, berinfak, berzakat dan berwakaf, dan bebaskanlah kami daripada cengkaman riba. Ya Allah, andai ada pada malam ni sahabat-sahabat kami yang berada dalam keadaan keberantakan rumah tangga, jiwanya kacau bilau, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Rahman, turunkan sakinah dalam rumah tangga kami, ketenangan dalam jiwa kami, agar kami bahagia hingga ke syurga. Ya Allah, andai ada pada malam ni sahabat-sahabat kami berada dalam keadaan kesakitan, sembuhkanlah penyakit kami semua ya Allah, sebagaimana Kau sembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, berilah taufik dan hidayah-Mu kepada mereka yang kami sayangi, agar mereka sujud dan memakmurkan rumah-rumah-Mu ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Beri juga taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka tegak berdiri, tegas berani dalam mempertahankan Islam di bumi ini ya Allah. Ya Allah, beri juga taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, sahabat-sahabat kami yang belum Islam ya Allah, agar mereka juga dapat merasai kemanisan iman dan ketinggian Islam. Maafkan kami kerana lemah dalam berdakwah pada mereka ya Allah. Ya Allah, sampaikan salam kerinduan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah kekuatan kepada kami untuk mengamalkan sunnah dan perjuangannya ya Allah, agar kami beroleh syafaat daripadanya ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.